Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Muslim surau oleh Jatan Kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati dan dikasihi Allah. Alhamdulillah kita bertemu malam ini untuk pengajian seterusnya. Kita menyambung dalam fiqh mulakahat. Sambung yang lepas, ujung timur dia hilang. Maknanya selalu digunakan untuk mengaji. Jadi malam ni kita sambung lagi. Sebab yang lepas sebab buat tercatat saja. Cuma saya ada terang-terangkan secara umum. Saya ingat dan jelas, ingat dia punya pembahagian sama ada talak itu secara talak yang ba'in surra ataupun ba'in kubra. Dan saya dah sebutkan, saya nak gerak jalan. Saya dah sebutkan pada pengajian lalu yang berkaitan dengan hukum talak. Yang lepas saya rasa ingat lagi kot yang pembahagian. Tapi yang tak datang yang bulan lepas tu maknanya kena ngaji sendiri. Saya dah jelaskan pembahagiannya seperti lalu je. Talak secara raj'i ataupun secara ba'in, saya dah sebut minggu lepas. Dan dia ba'in terbagi kepada dua, sama ada ba'in sughra ataupun ba'in kubra. Saya dah sebut. Dan seingat saya dah sebutkan segi hukum. Hukum talak sama ada dia adalah mubah. Mubah ni haruslah, di mana semua orang boleh bercerai dan menjadi keharusan bagi suami atau isteri yang maknanya kalau ada masalah rumah tangga tu dah tak boleh diperdamaikan, maka eloklah dia berpisah. Baik. Yang kedua, hukumnya adalah wajib. Ini yang menjadi kejutan. Speaker mana? Menjadi kejutan bila mana seorang suami wajib menceraikan isteri. Jika tidak, ia boleh disabit sebagai seorang suami yang nusyus. Suami yang dayus. Dayus maksudnya apa? Iaitu suami yang disebut oleh Nabi yang tidak akan cium ke syurga Allah Ta'ala kerana melakukan atau disabitkan sebagai dayus. Bukan bila mana isteri provokasi, kalau abang tak ceraikan saya, abang dayus. Tak. Itu provokasi daripada perempuan. Dan provokasi biasanya adalah bersifat tidak adil. Begitulah. Baik. Jadi kalau suami minta isteri minta cerai, suami tak cerai, itu adalah satu kebijaksanaan. Bahkan itu adalah bentuk provokasi sebut. Biasanya suami kalau abang tak cerai, abang tak cerai, abang boleh sabit sebagai seorang yang dayus. Itu tak betul. Sebab itu kuasa talak di tangan suami. Tapi pun begitu, dia wajib ceraikan isteri bila isterinya nusyus. Nanti kita akan jumpa lah, insyaAllah. Nusyus maknanya yang dah tak boleh ditarbiah lagi dah. Memang degil tahap tak tahulah kalau batu, besi, tembaga segala kepala dia lah. Memang tak boleh tegur dah. Ataupun apabila seorang yang bila mana ibu dan bapaknya dia dah tak suka dah. Dia dah tak suka dah. Mak, aku tak suka dengan bini kau. Mak nak kau ceraikan isteri. Jadi hukumnya adalah seorang suami wajib dia menceraikan isterinya. Jika tidak, anak lelaki disabitkan sebagai anak lelaki. Dah kan? Besok malam lah ini. Dalam lebar hujung tahun ni kiamat kata. Stres. Itu maknanya wajib. Lepas tu kalau nak pilih dulu, saya nak cerita tu awal dulu. Saya tak sebut lagi lah.
Yang ketiga, ianya menjadi haram. Ya. Saya dah sebutkan juga tu hari. Bila contohnya suami atau isteri yang dalam keadaan haid, ya, hukumnya haram dicerai. Sebab itu kat mahkamah bila tengok nak cerai, dia akan tanya apakah cik puan dalam keadaan suci ataupun haid. Kalau dia kata haid, biasanya disuruh tangguh, dia tak boleh lepaskan. Tetapi kalau isteri dalam keadaan haid tetapi suami telah menceraikan, maka hukumnya adalah sabit talaknya, tapi suami dikira berdosa. Ya, okey. Yang kedua, suami atau isteri yang dalam keadaan ihram. Ya, sama ada ihram haji atau ihram umrah. Ni dua keadaan ni tak boleh cerai. Kalau bercerai juga sabit talaknya, tetapi suami isteri itu dikira berdosa. Suami itu dikira berdosa. Ingatlah, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, hukumnya adalah sunat, ya. Tak apalah, sama je. Yang ini kalau dah tak boleh berdamai lagi dah, ya, ataupun pasangan bersetuju untuk berpisah yang baik. Dan yang kelima, bila suami talak itu menjadi makruh. Makruh ni maknanya yang dibenci lah. Apa contohnya? Ibu, apa contoh makruh? Tuan Imam, dudukan sama je macam bulan lepas. Cuma ada penambahan bagus lain. Alhamdulillah, ya. Okey, apa hukumnya? Di mana makruhnya seorang suami? Satu, bila mana suami menceraikan isteri sedangkan isteri adalah seorang yang baik. Ya, balik-balik tak apa kena sawan, aku cerai kau. Jadi ketika itu hukumnya makruh. Contoh, ya, ataupun menceraikan isteri tanpa sebab yang munasabah pun hukumnya adalah makruh. Ya, baik, isteri hamil hukumnya apa dicerai? Ada kata haram, ya. Saya cakap, ya, saya sebut saya tidak. Kalau isteri itu dalam keadaan hamil, ya, hamil maknanya mengandung. Pandangan saya peribadilah, saya bukanlah taraf sampai orang yang tidak, tapi saya tak pegang dia sebagai haram. Dia tak pegang, ya. Cuma ada kitab-kitab saja yang mutakhir ada mengatakan haram, tapi saya taklah, sebab kita isteri bukan dalam keadaan dia dalam keadaan tidak suci, ya. Maksudnya dalam keadaan dia suci, boleh diceraikan, tapi cuma kewajarannya. Dia tengah mabuk-mabuk, ya, minyak tapak 1.5 liter di bawah, alih-alih diceraikan. Apakah ada kewajarannya di situ? Ya, itu sebab dikatakan sebagai makruh. Okey, itu hukum. Kemudian saya dah menyebutkan, saya rasa bab lafaz. Lafaz talak saya dah sebut dah, kan? Lafaz talak yang terbagi kepada 3. Sebut tak bulan lepas? Belum, ya? Kalau belum, kita akan terus tengok dalam kitab ni, iaitu lafaz muka surat 684 kitab saya yang lama. Tuan-tuan, kitab baru saya tak pasti surat berapa, tapi muka surat 684 membincangkan lafaz itu adalah lafaz secara sharih. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, lafaz talak, lafaz talak ni terbagi kepada 3. Sebenarnya 4. Tengok yang menerangkan lah. Ya, kalau tahap tuan-tuan semua dah master, kita 4 lah. Ya. Ni lama ni master dia. Hebat-hebat lah ni. Master, degree, diploma, dah lama hebat semua. PhD, SPM tak lepas. Haji, wah, itu master jangan main. Okay. Jadi lafaz talak, kita hari ni masuk dalam lafaz talak. Saya bagi poin-poin aja, tak detail sangat. Lafaz talak dia terbagi kepada 3. Yang pertama disebut sebagai sharih, ya. Sharih maksudnya terang atau nyata. Okey. Jadi kalau dalam kitab ni, tuan-tuan, disebut apa maksud lafaz sharih ataupun jelas, iaitu lafaz yang digunakan jelas menunjukkan kepada maksud atau makna talak
dan lafaz itu tidak boleh ditafsirkan dengan makna yang lain. Maksudnya lafaz terang jelas. Memang maksudnya maksud talak, dia tak ada maksud lain. Dan saya nak jelaskan, dia tak perlu kepada niat, dia automatik jatuh. Betul tak ya? Automatik jatuh. Ya, tapi syaratnya mesti pernikahan itu sah. Kalau pernikahan tidak sah, macam pernikahan yang syubhah, maka talak tak boleh jatuh. Ya, dia yakin nikahnya sah, rupanya siasat-siasat nikahnya tidak sah, dia menceraikan isteri, maka tidak sabit talaknya. Itu dia. Ya, itu yang tak sah, tak jatuh lah. Lagi apa yang tak jatuh, tuan-tuan? Bila mana talak tak jatuh? Seorang lelaki melafazkan cerai dalam keadaan dipaksa, mabuk yang sengaja, jatuh talak. Ya, dipaksa semua-semua lah, nanti detail sikit lah. Lagi bila seorang lelaki menceraikan seorang perempuan yang belum lagi dinikahi, maka tak sabit cerai. Ada pak-mak bertunang bergaduh, dia bertunang kadang bergaduh. Ada tadi pun saya, Ustaz, saya bergaduh dengan punang saya, Ustaz, punang saya ceraikan saya, jatuh talak. Aku ngaji balik kitab mana, tak jumpa. Rupanya budak-budak tiang sewil. Ada tak? Syaratnya mesti pernikahan itu sah. Ya. Baik. Jadi lafaz dalam kitab ni dikata contohnya aku talak kamu. Ya. Ini bahasa mudahlah. Ya. Ataupun aku ceraikan kamu, contoh. Bahasa Inggerisnya kata apa? I divorce you. Maksudnya Jawa dia bunyi yang tebal sikit. Ataupun kalau yang Jawanya kata apa? Ada yang lepas yang kata Jawa talak, Jawa kata apa? Pegat. Jangan lupa ya, pegat. Kue tak pegat ke sici. Jatuh. Ya. Jadi automatik jatuh, dia tak perlu niat. Kalau dia sebut satu, dua, tiga, ikut disebut. Kalau tiga lah. Sebab kita pegang kaedah pandangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, maka tiga. Itu jelas. Kalau Nabi, ada kisah seorang sahabat jumpa Nabi, dia tercerai, isteri talak tiga, dia tak sedar dan sebagainya. Nabi kata, baliklah kamu kepada isteri kamu, sesungguhnya dia talak satu. Itu terpulang kepada kalau sekarang pentadbiran, dia terpulang kepada hakim. Kalau mahkamah rendah kata talak tiga dalam masa 14 hari, sebab tu saya masuk undang-undang sikit, dalam tempoh 14 hari dia boleh buat rayuan pergi ke mahkamah tinggi, daripada mahkamah rendah syariat ke mahkamah tinggi syariat, dia boleh buat rayuan dan mahkamah boleh berijtihad, mungkin ia sampai talak satu, maka boleh rujuk. Ni realiti hari inilah. Ya, tapi cuma talak tiga lah, 1, 2, 3. Klien saya baru ni dia talak isterinya talak 20 ya. Dia pun tak tahu, Syiah pun tak ada macam ni. Betul Syiah. Ini pun masalah problem juga ya. Janganlah sampai terlibat tuan-tuan. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Saya ginilah, sebab dia tanya Syiah ni macam mana? Tak kata. Ya, saya pun tak kata, kita pun tahu macam mana kita nak kata Islam. Dia mengkafirkan sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Aisyah, sedangkan Abu Bakar, Umar di antara 10 sahabat yang confirm ke syurga. Confirm. Kita